Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nursha Ima binti Bakar. Saya akan membentangkan tajuk Narcissistic Personality Disorder. Okey, pertamanya apa itu narcissistic? Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan bahawa narcissistic atau narcissism bermakna perihal atau keadaan terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Ia adalah sejenis gangguan personaliti yang menganggap dirinya jauh lebih penting berbanding orang lain selain dahagakan pujian dan kurang empati terhadap orang lain. Tetapi individu ini sebenarnya tiada keyakinan diri dan mudah sentap jika ada yang mengkritik mereka. Okey, narsistik ni ada dua kategori, iaitu yang pertama grandiose narcissism dan yang kedua vulnerable narcissism. Okey, grandiose narcissism ni adalah seorang yang extrovert. Dia terdesak mahukan perhatian dan cenderung untuk menjadi dominan dalam apa-apa perhubungan. Selain itu, dia akan pilih kerjaya yang mempunyai kuasa dan mempunyai status yang tinggi. Contoh-contoh dia yang paling senang sekali kerjaya seperti ahli politik dan selebriti sebab dia perlukan pujian. Lepas tu dia jenis orang yang sanjung, dia ada kuasa, dia dikenali oleh semua orang. Dia tu ciri-ciri grandiose narcissism tu. Okey, vulnerable narcissism pula dia berbeza berbanding grandiose tu. Okey, vulnerable narcissism ni dia pendiam, dia tak banyak cakap, dia diam-diam ubi berisi. Tapi dia akan mudah berasa terhina dan kalau orang bangkang pandangan mereka. Dan sukar untuk bertahan dalam perhubungan yang sihat kerana mereka mengharapkan kesempurnaan. Okey, kedua-dua jenis ni dia ada kesan negatif dia lah. Okey, yang pertama grandiose ni, narcissism ni dia akan rasa dia akan ambil keputusan yang berisiko. Lepas tu dia boleh membahayakan diri dia ataupun orang lain dan dia kurang rasa belas kasihan pada orang lain. Okey, manakala individu vulnerable narcissism pula dia jenis yang tak setia pada perhubungan dan mereka sering merasakan mereka berhak untuk mendapat pasangan yang lebih baik. Okey, secara ringkas saya akan cerita sikit apa ciri-ciri orang yang mempunyai narcissistic personality disorder ni. Okey, yang pertama, dia rasa kurang empati pada orang lain. Dia tak ambil kisah apa orang lain. Dia rasa macam orang lain tu tak berharga lah. Okey, yang kedua, dia terlalu meninggi diri dan rasa diri dia tu lebih penting daripada orang lain. Nombor tiga, dia impikan kuasa yang tak terbatas. Lepas tu dia rasa dia cantik yang paling menawan dan dia ada perhubungan cinta yang ideal. Itu nombor tiga. Okey, nombor empat, perlu disukai dan disayangi orang lain di sekeliling. Yang kelima, rasa diri mereka ada hak dan keistimewaan yang lebih lah daripada orang lain. Yang keenam, mereka rasa cemburu dengan orang lain dan mereka rasa dicemburui oleh orang lain. Mereka rasa cemburu, mereka rasa cemburu dan mereka dicemburui oleh orang lain. Itu ciri-ciri narsistik tu. Bagaimana kita nak kenal pasti seseorang individu tu dia mempunyai narcissistic personality disorder? Okay, rujukan utama kita adalah American Psychiatric Association, iaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, edisi yang kelima. Okey, narcissistic ni, personality disorder, dia adalah berada dalam kluster B, personality disorder dalam DSM-5. Okey, menurut DSM-5, narcissistic personality disorder ni dia telah menyenaraikan 9 kriteria untuk kita diagnose seseorang individu tu ada narcissistic.
Okey. Dia rasa pattern dia adalah rasa agung. Dia merasakan diri dia daripada fantasi dia, daripada tingkah laku dia. Dia perlukan perhatian, dia kurang empati. Dia bermula daripada awal dewasa. Dan dia menunjukkan 5 daripada 9 yang disenaraikan. Sekurang-kurangnya 5 daripada senarai itu. Okey, yang pertama dia rasa agung dengan rasa diri dia tu sangat penting lah berbanding dengan orang lain. Dia rasa kejayaan dia, rasa bakat dia tu lebih daripada orang lain. Walaupun sebenarnya tak sepadan dengan pencapaian dia. Okey, yang kedua, dia berada dalam fantasi yang rasa sangat berjaya, sangat berkuasa, bijak, rasa cantik, dia rasa ideal love. Dia ada love yang ideal lah. Okey. Nombor 3, dia percaya yang diri ni adalah special dan unik berbanding orang lain. Okey, dan dia mempunyai status yang tinggi lah. Okey, yang keempat, dia perlu perhatian daripada orang lain lebih. Okey, yang kelima, dia rasa dia ada hak untuk rasa istimewa dan dia berhak untuk dapatkan sesuatu lah. Okey, yang keenam, dia mengeksploitasi, dia ambil kesempatan kepada orang lain. Dia eksploitasi interpersonal dia tu, secara interpersonal dia ambil kesempatan pada orang lain lah untuk capai apa yang dikehendak dia. Okey, yang ketujuh, dia rasa kurang empati pada orang lain dan dia rasa orang lain tu kurang berharga lah untuk dia. So dia susah, dia tak boleh nak kenal pasti perasaan dan keperluan orang lain. Okey, yang ke-8, dia percaya yang diri dia tu dicemburui dan dia juga mencemburui orang lain. Dia tak boleh orang lebih pada dia lah. Okey, yang ke-9, dia menunjukkan ciri-ciri bongkak, sombong, attitude dia dengan tingkah laku dia. Yang ni adalah huraian macam mana 9 kategori tu tadi. Okey, secara terperinci boleh kita follow, kita tengok. Okey, apa? So, secara ni dia rasa macam yang pertama tu dia rasa diri dia sangat penting. Okey, dia overestimate tentang kelebihan diri dia. Dia ada huraian dia kat situ lah. Lepas tu dia perlukan perhatian yang lebih pada orang lain. Dia rasa dia ada hak. Ni sebenarnya huraian ni saya dah tunjuk masa dekat ciri-ciri pada awal tadi. Okey. Personality disorder ni selalunya dia akan datang dan hadir dengan kecelaruan yang lain. Seperti mood disorder, anorexia nervosa, sebab dia rasa dia nak cantik kan. So dia cenderung kadang-kadang tu ada kecelaruan masa pemakanan dan substance related disorder. Okey. So dekat sini dia ada juga ciri-ciri daripada klinikal menunjukkan dia ada delusi. Delusional disorder. Okey. Histrionic, borderline, antisocial dan paranoid personality disorder juga mungkin ada sekali dengan narcissistic personality disorder ni. Okey. Gender related diagnosis issue. Okey, di dalam kajian menunjukkan 50 hingga 75% yang mengalami narcissistic personality disorder adalah lelaki. 5 ni juga menunjukkan menerangkan dengan jelaslah narcissistic personality disorder dengan personality disorder yang lain dan trait personality tertentu. Okey, sebab
rasa agung, rasa macam kagum dengan diri sendiri ni, dia ada juga mungkin dia ada kaitan dengan mania ataupun hypomania. Dia akan kait dengan mood disorder. Lepas tu dia mungkin ada guna substance use disorder sebab dia nak rasa diri dia cantik. Mungkin dia tercenderung untuk menggunakan sesuatu yang terlarang. Okey, bagi individu yang mempunyai narcissistic personality disorder ni, saya sarankan untuk berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan rawatan yang bersesuaian. Di sini saya cadangkan kepada kaunselor untuk menggunakan beberapa pendekatan yang boleh membantu klien yang menghadapi narcissistic personality disorder ni. Yang pertama, kita boleh menggunakan pendekatan psikoanalitik, iaitu di mana kita bantu klien untuk merasai realiti sebenar dan ubah ke arah personality yang positif. Okey, sebab sebelum ni dia ada perasaan, dia rasa kagum pada diri dia rasa dia lebih pada orang lain, dia nakkan perhatian lebih. Okey, so perasaan-perasaan ni kita kena tarik dia untuk dia berada dalam realiti yang sebenar. Di mana keadaan dia, di mana kedudukan dia yang sebenar. Okey, yang kedua, psikodinamik. Yang ni kita gunakan untuk memberi galakan kepada klien untuk menghadiri terapi dan cuba untuk mengawalkan diri. Okey, yang ketiga kita boleh gunakan kognitif tingkah laku, iaitu kita bantu dia ubah tingkah laku dia dengan corak pemikiran. Sebab apa dia bertingkah laku macam tu, sebab apa dia ada personality macam tu, mungkin adalah disebabkan daripada pemikiran dia yang tidak rasional, yang negatif. Okey, so kita tarik, kita guna kognitif tingkah laku untuk ubah personality dia dan tingkah laku dia lah, especially. Okey, yang keempat, kita gunakan brief terapi. Yang ni kita bantu klien untuk orientasi semula kognitif dia. Okey, sebab selalunya orang yang narcissistic personality disorder ni dia akan mempunyai masalah perhubungan, masalah komunikasi. So kita akan cuba untuk memperbaiki perhubungan dia lah, dan apa-apa yang perlu pada diri klien tu menggunakan brief terapi. Okey, yang kelima, kita gunakan pendekatan group dan couple terapi. Couple terapi ni penting sebab kita nak memelihara dan menjaga perhubungan dia lah dengan pasangan dia. Sebab kadang-kadang bila dia ada sikap narcissistic ni, dia rasa diri dia tu hebat dan dia rasa dia berhak untuk dapat pasangan yang lebih ideal, yang lebih baik daripada yang dia ada sekarang. So kita tarik dia untuk menggunakan couple terapi lah, supaya dia lebih realistik. Okay, kita bantu dia untuk ubah gaya perhubungan dia dan komunikasi. Setakat ini dulu penerangan saya tentang narcissistic personality disorder, dan terima kasih kerana sudi mendengar.